Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1263. Antara paparan utama. Kerajaan perpaduan didominasi ahli Parlimen Islam. PAS memperkoda Islam demi kuasa. Ayam terlepas, tangan bahu tahi. Lepas gagal dapat sokongan BN, apa kata pemimpin PN? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyifatkan kerajaan baharu sekarang bukannya kerajaan perpaduan. Sebaliknya, kerajaan minoriti kerana tiada parti yang mempunyai kursi cukup untuk membentuk kerajaan. Pakatan Harapan, PH mempunyai 82 kursi, Perikatan Nasional PN pula mempunyai 73 kursi. Maka ketua PH ada majoriti namun belum boleh membentuk kerajaan. Sebab itu saya katakan kerajaan sekarang bukan kerajaan perpaduan, sebaliknya kerajaan minoriti, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Mengulas mengenai undi percaya di Parlimen, beliau berkata apabila seorang Perdana Menteri membawa usul berkenaan ke Parlimen, itu bermakna beliau belum mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dalam perlembagaan untuk melantik seorang Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, orang itu mungkin mempunyai kepercayaan ahli Dewan Rakyat. Sebagai alternatif, Perdana Menteri itu perlu membawa usul ke Parlimen untuk melihat sokongan, katanya. Begitu juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang turut menggelar kerajaan perpaduan sebagai kerajaan minoriti. Bagaimanapun, Abdul Hadi melangkah lebih jauh daripada Taqiyuddin dengan menegaskan parti itu menolak pelawaan menyertai kerajaan perpaduan kerana gabungan berkenaan tidak didominasi pemimpin Islam. Beliau masih dilihat terperangkap dengan akuan bersumpah sebagai bukti sokongan. Islam melihat dominasi umat Islam yang memimpin. Orang Melayu Islam 80% atau lebih memilih PN bersama kaum lain. Bukan Melayu saja, termasuk ada India, Cina dan bukan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Tegasnya dalam ceramah umum pilihan raya Dewan Undangan Negeri Tioman yang disiarkan di Facebooknya. Timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu membangkitkan kononnya UMNO tak bersetuju bergabung membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Dengan jumlah minoriti ini tertubuhnya kerajaan minoriti. Malah perkara ini turut menimbulkan kekecohan protes dalam UMNO. Ini menandakan ia perkara tak sihat, katanya. Malah Abdul Hadi turut mendakwa kerajaan dipimpin PH disokong oleh perompak, lanun, gangster dan kongsi gelap, pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kerajaan minoriti ini disokong oleh perompak, disokong oleh lanun, disokong oleh gangster, disokong oleh kongsi gelap, disokong oleh pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dalam ucapan bukan main, menentang rasuah, menentang perampok, menentang lanun. Bila tubuh kerajaan, panggil yang jenis-jenis ini untuk cukupkan jumlah. Macam mana kita nak suka kami terima? Kami ada maruah. Kita orang Islam kena ikut hukum agama kita. Perintah Allah mengatasi perintah segala pemerintah yang ada dalam dunia ini. Ini mesti faham, kata Abdul Hadi. Demikian meroyannya seorang pemimpin yang gagal mendapat sokongan UMNO Barisan Nasional. Namun, betulkah kerajaan perpaduan dikuasai oleh bukan Islam? Mari kita lihat fakta. Kerajaan perpaduan sekarang membentuk 2/3 majoriti di Parlimen. Jumlah keseluruhan ahli Parlimen kerajaan perpaduan setakat ini adalah seramai 148 orang. Daripada segi komposisi agama, ahli Parlimen beragama Islam ialah 77 orang dan bukan Islam 71 orang. Sementara itu, daripada segi komposisi kaum pula, Melayu 50 orang, Cina 43 orang, Bumiputera Islam Sabah dan Sarawak 27 orang, Bumiputera bukan Islam Sabah dan Sarawak 16 orang, India dan lain-lain 12 orang. Justru peratusan Bumiputera iaitu gabungan Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak ialah 63%, bukan Bumiputera 27%. Kesimpulannya, dakwaan kerajaan perpaduan yang dicadangkan dan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu ini didominasi oleh bukan Melayu dan bukan Bumiputera adalah satu fitnah jahat, gerombolan penunggang agama dan asabiah.
Hakikatnya kerajaan perpaduan didominasi wakil rakyat beragama Islam dan Bumi Putera. Wahai pemimpin PAS, berkata benarlah walaupun pahit. PAS hari ini mempergunakan Islam tanpa perjuangan yang konsisten. Parti itu berubah dan tidak jelas perjuangan kerana pemimpin gilakan kuasa dan kedudukan duniawi, kata pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Menurut beliau, PAS hari ini jauh berbeza. PAS pada era almarhum Tok Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat yang memerangi Zionis Israel dan kezaliman komunis secara konsisten dan berterusan. Namun seperti biasa apabila tiba musim pilihan raya umum, segala hantu jembalang muncul berkeliaran. Kali ini jembalang jenis komunis dan Israel muncul dari kubu-kubu kuat PAS. Isu hantu komunis dan Israel ini dilepaskan secara bermusim, bukan perkara baharu tetapi modus operandi taktik biasa PAS, ujar Raja Kamarul. Beliau mengimbas kembali semasa kerajaan dipimpin bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang disokong PAS, beliau membenarkan pegawai kerajaan Israel hadir seminar di Pusat Convention KLCC selama seminggu. Kami membangkitkan hal ini tetapi PAS diam membisu, ujar Ketua Amanah Terengganu itu. Beliau berkata semasa PAS jadi kerajaan pada tahun 2020 dalam Perikatan Nasional, United Arab Emirates UAE menganjurkan Expo Dubai 2020 yang disertai Israel. Palestin menarik diri daripada menyertai Expo tersebut. PAS bukan hanya tidak membantah tetapi menyokong Malaysia menyertainya, kata Raja Kamarul. Timbalan Menteri dari PAS, Datuk Amzad Hashim dengan megahnya mendirikan billboard gegasi dengan gambar beliau jelas terpapar menggesa rakyat Terengganu dan Malaysia menyertai Expo yang turut sama disertai oleh negara haram Israel. Semasa PAS menjadi sebahagian dari kerajaan, mereka tidak menganggap Israel hantu atau musuh tetapi rakan niaga kekayaan duniawi tempelaknya. Raja Kamarul juga mencela sikap PAS yang tidak membantah kemasukan ahli Parti Komunis Republik China ke Malaysia untuk mengadakan mesyuarat di Kuala Lumpur. Yang amat menyedihkan lagi apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan siasatan ke atas kekejaman umat Islam minoriti Islam Uyghur oleh Kerajaan Komunis Republik China yang telah lama dilaporkan media antarabangsa. PAS sekali lagi membisu. Amat memalukan 19 negara membantah siasatan. 17 negara termasuk negara bukan Islam seperti England dan negara-negara Eropah bersetuju siasatan. Tetapi Malaysia berkecuali sekaligus menggagalkan siasatan kekejaman oleh rejim Komunis China ke atas umat Islam, tegas beliau. Beliau juga mempersoal pendirian Tan Sri Abdul Hadi Awang, Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Datuk Idris Ahmad yang membisu apabila Kerajaan Republik Komunis China menzalimi umat Islam minoriti. Apa motif dan agenda PAS yang kini tiba-tiba bersungguh-sungguh benar mendakwa komunis ada di Malaysia tetapi tidak membuat laporan polis pun berhubung dakwaan ini? Soalnya. Tegas Raja Kamarul, jelas hari ini PAS adalah semata-mata parti politik yang bertopengkan Islam untuk memperdayakan penyokong demi kuasa dan kedudukan. Sampai bila agaknya rakyat Malaysia baru boleh keluar daripada sikap perkauman yang melampau ini? Daripada sebelum pilihan raya umum sehingga ia selesai dan kerajaan sudah dibentuk, suara-suara politik songsang masih lagi kedengaran. Setiap hari ada sahaja video atau audio baharu yang muncul dengan suara watak yang menghasut untuk menjatuhkan negara. Jangankan hendak menjaga hati rakyat, nasihat yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu pun tidak dipedulikan. Rakyat terus diperbodohkan daripada awal usia sehingga ke hujung usia secara berterusan tanpa ada rasa keinsafan. Adakah kebencian kaum itu mampu bertahan sebagai makanan untuk tenaga bagi menjana kuasa, sedangkan ia hanya akan menghancurkan negara? Sepatutnya kita berganding bahu membina semula negara. Kegilaan apakah ini? Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT yang semua maklum sangat kuat mengkritik Pakatan Harapan Datuk Dr. Fuad Zarkashi menempelak Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan yang bangga Perikatan Nasional berprinsip kerana sanggup jadi pembangkang. Beliau silap, Akta Anti Lompat Parti menyelamatkan PN, tanpa akta itu ramai MP PN akan lompat parti. Apatah lagi ramai ahli Parlimen PN adalah bekas pelompat parti. Sepatutnya PN berterima kasih kepada BN. Akta itu digubal dan dilulus semasa BN jadi Perdana Menteri, bidas beliau. Puan mengambil contoh kegagalan Perikatan Nasional untuk menghalang Gabungan Rakyat Sabah GRS daripada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sedangkan beberapa ahli Parlimen GRS adalah ahli bersatu yang menganggotai PN. Penyertaan BN dalam kerajaan perpaduan berasaskan teras, ujar Puan. Situasi ini berbeza dengan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menerima sokongan Barisan Nasional dalam kerajaannya dengan niat dendam. Dia mahu membunuh UMNO.
Sebab itu Muhyiddin boleh jadi PM 17 bulan sahaja. Silap sendiri, scheme of things gagal. Tiada berkat, tegas beliau. Terdahulu Wan Saiful berkata beliau bangga PN berada dalam blok pembangkang. Berbeza dengan PH yang sanggup kompromi dengan parti yang dikutuk dan dihina sebelum ini hanya demi dapatkan kuasa. Saya bangga duduk di sebelah PN, cuma saya bimbang dengan sikap ahli politik populis dalam kerajaan PH inilah yang membuatkan rakyat dalam negara muak dengan orang politik. Sekejap cakap lain, esok cakap lain dan lusa cakap lain, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Demikianlah sikap orang yang kena tinggal akibat ketamakan pemimpin sendiri yang menolak usulnya di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang memberi peluang kepada Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Akibat keangkuhan sendiri, Perikatan Nasional hilang peluang untuk menjadi kerajaan di Perak dan Pahang. Pimpinan UMNO negeri memilih untuk akur kepada keputusan Presiden dan MKT untuk membentuk kerajaan perpaduan di negeri-negeri tersebut. Agak-agaklah nak kritik Pakatan Harapan pun. Yang sekejap cakap lain, esok cakap lain dan lusa cakap lain itu bukankah pemimpin Perikatan Nasional sendiri? Mula-mula Muhyiddin pada 22 November dengan angkuh berkata tidak setuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Kononnya sebab beliau memiliki dokumen mengandungi akuan bersumpah membabitkan 115 ahli parlimen termasuk 10 daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kami yakin kami dapat membentuk kerajaan, tapi maklumlah bila saya menghadap tadi dikatakan ini tidak cukup, katanya pada sidang media di kediamannya. Selang sehari pada 24 November, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata satu mesyuarat telah diadakan untuk membincangkan mengenai cadangan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Selaras dengan itu, mesyuarat bersetuju untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan yang membabitkan perbincangan dengan parti-parti yang sehaluan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara, katanya dalam satu kenyataan. Tetapi sudah terlambat. UMNO Barisan Nasional menolak membentuk kerajaan perpaduan dengan Perikatan Nasional. Sebaliknya, Barisan Nasional bersedia bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang lebih beradab dan budiman berasaskan kepercayaan. Pimpinan BN tahu kerjasama Pakatan Harapan Barisan Nasional akan menguntungkan gabungan parti itu di masa akan datang. Ini kerana UMNO akan berpeluang kembali mendominasi kawasan Melayu. Kedua-dua gabungan parti politik itu sudah menunjukkan keikhlasan mereka menerusi pilihan raya umum bagi Dewan Undangan Negeri Tioman dan Parlimen Padang Serai. Tidak seperti yang berlaku masa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, Perikatan Nasional yang kononnya membentuk kerajaan persekutuan bersama UMNO Barisan Nasional langsung tidak memberi peluang sedemikian kepada rakan sekabinetnya itu. Bagai ayam terlepas, tangan bahu tahi. Itulah yang dihadapi oleh pemimpin Perikatan Nasional hari ini bagi pengundi untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman dan Parlimen Padang Serai. Mengundilah dengan bijak untuk memilih parti yang ada kuasa untuk membantu kalian. Apa kata pemimpin kanan Perikatan Nasional apabila mereka gagal meyakinkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang layak dilantik menjadi Perdana Menteri kerana partinya telah mendapat lebih daripada majoriti kursi parlimen. Ramai yang mendiamkan diri, tetapi ada juga yang terus meroyan. Seorang daripadanya Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang seolah-olah tidak boleh move on. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata semakin ramai yang mengatakan bahawa orang politik sama saja. Sentimen begini menjadi lebih meluas apabila rakyat lihat kerakusan orang politik mengejar kuasa seperti yang ditunjukkan oleh PH dan BN hari ini. Penyokong PH dan BN mengundi calon-calon mereka kerana mereka menyangka bahawa dua parti ini membawa agenda yang berbeza. Tiba-tiba rupa-rupanya undi PH dapat PN dan undi BN dapat PH. Habis seluruh negara ditipu oleh PH dan BN yang sanggup menjual maruah diri demi jawatan dan harta. Agaknya Ketua Penerangan Bersatu ini sedang berhalusinasi. Parti siapakah yang kalah dan hanya mendapat 73 kursi parlimen tetapi terus mengumpulkan akuan bersumpah 10 orang ahli parlimen UMNO Barisan Nasional untuk cukupkan bilangan menjadi majoriti. Sehingga Setiausaha Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan media kononnya Perikatan Nasional ada 115 kursi parlimen. Sedangkan menurut Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Pakatan Harapan lebih budiman dan beradab membuat pertemuan dan bincang dengan rasmi bukan mencuri 10 ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Muhyiddin. Apakah tujuannya mengumpulkan SD 10 ahli parlimen UMNO Barisan Nasional itu walhal undang-undang anti lompat melarangnya kalau bukan mengejar kuasa?
Begitu rakus pemimpin Perikatan Nasional itu menjual maruah dirinya sehingga lupa bahawa sokongan parti atau gabungan parti kepada parti atau gabungan parti lain hanya boleh dilakukan secara en bloc. Seterusnya, Wan Saiful berkata sikap menipu rakyat pemimpin PH dan BN inilah yang menyebabkan rakyat semakin muak dengan politik dan orang politik. Saya harap rakyat sedar bahawa tidak semua orang politik itu sama. Yang sama hanyalah PH dan BN. Tolonglah jangan tuduh kami sama seperti PH dan BN. Sudah tentu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak sama dengan Perikatan Nasional. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akur dengan titah Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan sebagai penyelesaian kemelut pelantikan Perdana Menteri. Malangnya Pengerusi Perikatan Nasional Mahyadin dengan angkuh membuat kenyataan media tidak setuju atau dalam bahasa mudah ingkar kepada titah Yang di-Pertuan Agong. BN sanggup menerima Anwar sebagai Perdana Menteri demi kestabilan dan memulihkan ekonomi negara. Mahyadin pula nak jadi Perdana Menteri walaupun bilangan kerusi Perikatan Nasional 73 kurang berbanding dengan Pakatan Harapan 82. Perdamaian antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itukah yang membuat Wan Saiful meroyan berhari-hari dan tak boleh move on. Siapa pula yang menipu rakyat kononnya undi PH dan BN masuk neraka? Siapa yang menakut-nakutkan rakyat bahawa 13 Mei akan berlaku jika Perikatan Nasional kalah dan Pakatan Harapan yang menang? Malah selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, siapa yang menuduh Yang di-Pertuan Agong melantik pengurusi Pakatan Harapan itu kerana takut berperang dengan Yahudi dan Israel jika beliau tidak dilantik jadi Perdana Menteri? Sebaik-baiknya Wan Saiful cermin diri sendiri sebelum membuat hantaran yang memperkecilkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tolonglah Wan Saiful, anda seorang pemimpin kanan sebuah parti politik, ahli parlimen, bukan walaun atau toyol cyber. Berpolitiklah secara matang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.